Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat berhujung minggu. Hari ini saya nak cerita berkenaan dengan proses jual beli rumah ya. Okey, sama ada rumah uzur, rumah ataupun rumah busuk ataupun rumah baru, undercon, rumah rumah subsale lah, rumah second ya. Okey, ketiga-tiganya adalah proses sama aja. Proses dia macam mana nak dapatkan rumah tu, sama saja proses dia. Mungkin ambil masa. Okey, mungkin ambil masa ya, bukan masa dia dalam tempoh sebulan ataupun 2 bulan. Walaupun kita beli rumah tu dengan harga tunai, dengan cash ya. Dia ada proses-proses dia. Okey, apa yang proses-proses peringkat-peringkat dia. Okey, cara dia mula-mula bila kita tengok rumah tu, okey, mula-mula sebelum kita nak tengok rumah tu, okey, pihak ejen lah macam akak property akan cek dulu kelayakan. Okey, cek dulu kelayakan tu maksud dia kita pihak pembeli ya kena bagi maklumat, contohnya slip gaji ya untuk kita cek kelayakan. Kalau dah cek dengan bank tak apalah. Tapi kalau tak cek lagi, akak property perlukan slip gaji ya untuk cek kelayakan tu. Bila cek kelayakan tu, bila kita tengok komitmen, kita tanya sikrisitos yang tak ada masalah apa, okey, barulah kita akan bawa tengok rumah tu. Kalau kata rumah tu pula dah. Kalau kata kelayakan, komitmen kita banyak dan kita tak layak untuk dapatkan rumah tu, jadi kita akan bagi pilihan lain yang ikut kemampuan. Kalau tak boleh juga tu maksud dia kita tak ada rezeki lagi lah. Ataupun kalau kita pasangan kita bekerja, insya-Allah kita ada peluang untuk tengok untuk dapatkan rumah tu. Okey, jadi kalau kata bila dah kita tengok rumah tu, kita proses dia, kita pergi tengok rumah tu, kita buat appointment, kita pergi tengok rumah tu dan berkenan. Okey, apa yang perlu dibuat adalah kita buat bayaran booking ya. Kita buat bayaran booking dan kita masukkan ke dalam akaun agensi ya, duit booking tu. Biasa antara 500 pun ada, 1000 pun boleh, ataupun 3.18 3.18 daripada harga rumah yang hendak dijual. Okey. Jadi permulaan ni macam akak property akan minta dalam 500 ya, 500 ke 1000 dulu untuk kita nak lock rumah tu. Apa tujuan lock tu? Lock tu supaya dia tak berjanji dengan mulut saja. Berjanji dengan mulut ni semua orang boleh sembang. Sembang mulut, cakap saja setuju dan berminat untuk dapatkan rumah tu. Tapi tak ada pun komitmen yang dia nak bagi. Jadi macam itulah akak property ambil untuk lock rumah tu. Tapi jangan risau, untuk nak lock rumah tu kita lock rumah tu dengan duit yang dibayar tu, kita dikira sekali dengan harga rumah. Jadi kita tak tolak pun duit yang dibayar tu. Okey, selepas tu bila kita dah buat lock okey, akak property akan minta dokumen minta dokumen untuk proses untuk nak proses buat loan lah. Okey, minta dokumen. Apa dokumen dia? Apa dokumen yang kita perlukan? Okey, antara dia adalah kita mestilah kena IC ya, salinan IC depan belakang. Okey, apa dia lagi? Lepas tu kita nak slip gaji, surat pengesahan kerja, bank statement yang gaji masuk, EPF. EPF pun bank nak tengok adakah tempat gaji kerja kita tu ada tak syarikat majikan potong tak potong tak EPF dekat kita. Bila potong tu bermaksud company tu, syarikat tu adalah syarikat yang kukuh ya, yang mampu bayar gaji bayar EPF kepada pekerja. Sebab itulah dia nak tengok yang tu. Okey. Jadi
bila dah dapat semua dokumen tu, akad property akan uruskan loan bank, akan jumpa dengan pegawai bank untuk nak buat loan lah. Okey, bukan kita jumpa satu bank saja. Kita jumpa semua bank yang mana yang boleh buat kerja dengan cepat, pantas dan yang boleh bagi interest yang lebih rendah. Yang tu kita nak tengok. Yang mana yang dia boleh bagi tinggi. Okey. Siapa yang nak masuk tu boleh share dekat dekat grup Mana tahu nanti ada orang yang nak beli rumah, boleh akad property bantu uruskan. Okey, insya-Allah akad property boleh jual rumah di kawasan Sungai Petani, di kawasan Kepala Batas, Penang, Alor Setak. Pendek kata Belah Utara ni akad property boleh uruskan untuk jual beli rumah ni. Jadi okey, selepas proses bila kita dah jual rumah, bila dah masuk loan, kita tunggu je lah. Okey, macam akad property akan tunggu, tapi buyer dia akan pegawai banker akan call buyer untuk dapat maklumat dan pengesahan adakah betul ke nak beli rumah, dan kita apa banker minta tu kena bagilah. Okey, lepas tu dah dapat semua maklumat, kita tunggu saja. Kita tunggu sehingga loan tu lulus. Okey. Kalau tak lulus ke apa lagi yang bank minta, kita kena bagilah. Okey, selepas lulus apa yang kena buat? Okey, lepas lulus bank akan bagi tahu dekat akad property dan bagi tahu sekali dengan buyer, pembeli rumah, dan mengatakan kata loan dah lulus. Okey, lepas loan lulus, dia kena sign bank akan prepare untuk sign agreement, sign LO. Okey, sign LO tu mungkin ambil masa dalam seminggu untuk mereka prepare, dan kemudian mereka akan panggil kita untuk sign. Okey, selepas sign tu ada lagi kerja-kerja mereka, dan kemudian baru mereka akan serah kepada lawyer. Daripada lawyer tu lah, lawyer pula akan proses buatkan sign sales and purchase agreement. Okey, lepas buat sale and purchase agreement tu, lepas mereka siapkan, mereka akan panggil kita. Kita panggil sebagai pembeli sign, panggil owner sign. Lepas tu boleh pergi keluarkan duit EPF. Okey, tapi nak keluar duit EPF tu dia adalah dokumen-dokumen dia. Dokumen dia antaranya adalah SMP lah. SMP tu lepas kita sign, dan lawyer kena bawa pergi stamping apa semualah. Lawyer pun ada dia bahagian-bahagian kerja dia. Okey, lepas tu kita boleh dapatkan dokumen tu, dan dokumen-dokumen lain boleh bawa pergi ke EPF untuk pengeluaran duit EPF. Okey, duit EPF pula, dia akan masuk dalam akaun pembeli akaun pembeli. Mungkin dalam masa seminggu ataupun 2 minggu macam tu. Okey, lepas tu kita pula akan masukkan dalam akaun lawyer. Itu dia punya proses-proses dia tu. Tu yang kata bukan ambil masa dalam masa sebulan atau 2 bulan. Dia akan ambil masa mungkin 3 bulan, mungkin 4 bulan. 4 bulan paling cepat. Okey, 6 bulan, 8 bulan, setahun pun ada. Ikut apa yang dia ada dalam grant tu. Kalau ada sekatan-sekatan tu, lambat lagi lah. Okey. Jadi, lepas pada kita ambil EPF tu, kita bagi kat ni, lepas tu lawyer akan agihkan duit tu kepada owner lah, 10% deposit kan. Owner akan dapatkan duit tu sebagai mana tanda jadilah. Tanda jadi kata kita dah dapat ni. Tapi kita tak boleh duduk lagi rumah tu. Sebab apa? Sebab nama dalam grant masih lagi dalam proses, belum tukar nama lagi. Kita boleh duduk situ apabila rumah tu dan grant tu dah ditukar nama kepada nama kita. Walaupun kita bayar deposit, tapi rumah tu masih lagi dalam proses tukar nama. Deposit EPF tu kita tak boleh lagi minta untuk kita nak duduk rumah tu. Melainkan atas kalau atas orang panggil apa? Ihsan owner, tuan rumah tak apalah nak duduk tapi kena sewa. Memang kita kena bayar sewa dekat
penjual lah, sebab penjual nama penjual masih lagi dalam geran tu, sebab dia tak dapat sepenuhnya duit dan dia memang ada hak untuk dapatkan duit sewa tiap-tiap bulan sehingga selesai. Okey. Dalam kita tunggu dah dalam 2-3 bulan pun semua, dah kata selesai, duit bank pun masuk dah dalam akaun lawyer, barulah kita ni dapat kunci. Dapat kunci tu, bila kita dah dapat kunci, barulah tu kita tengok pula geran tu betul ke adakah nama kita. Dah masuk dah dalam geran. Okey, dah nama geran, kita bukan dapat geran original lah. Kita dapat geran yang salinan saja. Okey, sebab kita buat pinjaman. Kalau kita beli cash, kita dapat geran original. Geran original, geran ori, bank yang simpan. Okey, bank yang simpan. Okey, sampai dah habis bayar dah, barulah bank akan bagi geran ori dekat kita. Kita sekarang ni kita pegang yang salinan. Okey, macam mana bila kita dah dapat dah semua rumah tu, kita dah duduk dah. Kita dah duduk dah 10 tahun. Dah kita dapat dah keuntungan daripada rumah tu. Kita dah bayar elok dah tiap-tiap bulan. Lepas tu kita nak jual. Kita cerita jual balik pula. Bila nak jual tu, kita akan dapat geran tu balik lah. Mai balik salinan geran tu. Nanti kita akan proses macam biasalah. Itu yang kata proses dia ambil masa. Macam saya, macam Kak Property. Kak Property tak menjanjikan bulan bintang, kata dalam masa sebulan 2 bulan dah boleh settle. Sebab kita ni proses dia melibatkan banyak peringkat. Okey, antaranya apa dia? Bank. Lepas bank, pihak owner, pihak buyer, pihak lawyer, pihak mahkamah. Okey, untuk sebab tukar nama tu, pejabat daerah, majlis bandaran. Untuk nak proses tukar pintu, nak settlekan bil api, bil air, bil elektrik. Semua tu kita kena melibatkan ramai. Jadi bukan masa yang singkat ni, walaupun kita beli dengan rumah yang harga cash. Okey, Kak Property pernah jual harga rumah cash RM285,000. Tu pun ambil masa dekat 4 bulan 4 bulan, sebab proses dia melibatkan faraid pun ada, melibatkan sekatan, nak pejabat daerah lagi nak tukar nama. Jadi bukanlah masa yang pendek. Dia bukan macam kita beli gula rumah ni. Kita beli gula terus kita dapat. Kita bagi duit terus kita dapat. Okey, rumah bukan macam ni. Okey, rumah kita kena beli, lepas tu adalah peringkat-peringkat yang kita kena hadapi. Yang lawyer nak kena step by step lah, nak kena pergi stamping lah, apalah. Macam-macam proses dia. Jadi kita yang membeli rumah ni kena bersabar. Bersabar dia, ambil masa lebih kurang setahun juga. Dan Kak Property pun pernah jual rumah tu, proses selesai dia ambil masa dalam setahun lebih. Setahun lebih. Sebab ia melibatkan sekatan dan kepentingan kerajaan. Bila sebut kepentingan kerajaan tu, jadi kita kena fahamlah, rumah ni bukannya ambil masa dalam masa singkat untuk kita settlekan. Okey, boleh share info ni dekat kawan-kawan. Mana tahu kita semuanya kita boleh bantu orang tu untuk dapatkan info yang berkaitan dengan proses jual beli rumah ni. Jadi kita yang berkeinginan nak dapatkan rumah, okey, tak ada masalah, boleh je Kak Property boleh check kelayakan. Okey, kelayakan dia sekurang-kurangnya kalau nak gaji dengan 2,500 ke atas. 2,500 ke atas layak untuk beli rumah. Kalau kata dia tak cukup tapi dia nak combine loan, nak join loan dengan pasangan, insya-Allah Kak Property boleh bantu. Mana tahu kata tiba-tiba nak beli rumah, lepas tu ni tak boleh, kita nak join loan, boleh je. Boleh join pasangan suami isteri, tak ada masalah. Okey, sekarang ni kita ada lagi bank masih lagi bagi promosi buat full loan.
full loan. Maksud dia kalau kita nak beli rumah dengan harga 200,000, kita layak untuk buat mengikut kelayakan lah. Layak tu maksud dia mengikut kelayakan, boleh buat dengan 100% loan. Okey, bila kita buat 100% loan tu, kita nak keluar EPF. Kalau kita nak keluar EPF, kita kena buat keluar, kita layak dapat 10% saja. 10%. Contoh kata nama kita, kita buat pinjaman nama bersama pasangan, dia 5%, pasangan kita 5%, kita 5%. Macam tu. Dia tak boleh yang ni 10%, ni 10%. Kalau kata nak 20%, boleh buat keluar 20% EPF kedua. EPF kedua kalau kata nak buat keluar 20%, kita kena buat loan 90% sahaja. Jadi kalau kita yang orang yang berkelayakan dan kita boleh buat keluar EPF, boleh je try buat tengok mana tahu rezeki kita. Okey, macam mana nak dapat rumah? Macam mana nak dapat rumah? Okey, nak dapat rumah, boleh follow di page Akak Property ni. Page Izan jual beli rumah. Tiap-tiap hari Akak Property sentiasa update info ataupun rumah-rumah, senarai rumah yang nak dijual hari-hari kita update Jadi kalau kita yang ada kelayakan yang boleh kita beli rumah, apa salahnya? Jangan tunggu lama-lama, sebab rumah bukan makin turun, rumah ni makin naik harga dia. Okey, kita ada rumah di belah Aluk Stang ada, di belah Sungai Petani ada, di belah Bertam ada. Tapi kalau nak rumah yang harga 150 ke bawah, ni tak berapa nak ada lah di belah Aluk Stang dengan Bertam, confirm tak ada. Kalau nak rumah yang harga 200 ke bawah, contoh kata 190, 170 ada lagi. Yang 160, 150 tu dah habis dah kami jual. Dah habis dah. Jadi kalau kata nak yang tu kena tunggu. Tunggu pun mungkin tak dapat kat kita. Orang lain pun dengar kata rumah harga murah-murah ni, orang sapu usat saja. Macam tu lah kita punya proses jual beli rumah ni. Orang dengar harga rumah 150,000, 160,000, memang orang akan ambil dulu. Macam Akak Property kemarin jual rumah harga 160,000, harga pasaran 185,000. Rumah tu adalah nak kena repair sikit, dan kita bagi tahu siap-siap lah dekat pembeli kita bagi tahu kata rumah tu memang ada kena repair. Kalau tidak, kalau dia buat cantik, dia takkan jual harga 160. Memanglah kalau rumah lawa-lawa, renovate sampai 30-40 ribu, tiba-tiba nak jual harga bawah pasaran, mestilah owner pun dia takkan jual dengan harga yang rendah. Okey, semua orang macam tu. Okey, kalau rumah yang harga rendah-rendah, yang harga biasa-biasa, mestilah rumah tu ada dalam keadaan yang ada defect, ada yang kerosakan sikit. Dia bagi dah kat kita, abang kita tolong kita repair sendiri. Tapi kalau kita nak rumah yang cantik, semua nak sempurna, harga pun mesti terbaik. Betul tak? Jadi kita kena fikir yang tu. Tuan rumah dia buat renovate, dia buat cantik-cantik, tiba-tiba dia nak jual harga murah. Tak semestinya. Sebab itulah rumah ni takkan harga jatuh selamanya. Dia akan naik lagi. Ada tahun bila kita pernah dengar kata rumah ni harga dia jatuh. Tak jatuh pun. Macam juga, sama juga dengan mah. Okey, dia takkan jatuhnya. Macam itulah kita punya ni aktiviti proses jual beli rumah ni. Okey, Akak Property harapkan mana tahu kok ada yang masih lagi menyewa, cepat-cepat dapatkan. Kalau kita ni orang yang berkelayakan, berkelayakan nak beli rumah tu, kena cepat-cepat. Okey, kalau nak tengok rumah, senarai rumah, bolehlah WhatsApp Akak Property, ataupun dalam page Akak Property ni, dalam page Izan jual beli rumah ni, Akak Property selalu masukkan senarai-senarai rumah yang nak dijual. Okey, jangan
Jangan lupa follow Izan jual beli rumah. Sebab kita selalu sentiasa update. Kalau update tu maksud dia sat ya orang ambil. Macam tu lah. Kena cepat-cepat sebab kita rumah ni lagi lama lagi naik, lagi lama lagi naik. Macam tu no. Okey, kita dah nak dekat asar ke dah masuk asar dah. Okey, insya-Allah kita akan sambung lagi dari masa ke semasa info-info yang mana yang Kak Property boleh bantu bagi tahu. Kak Property akan ni. Jadi kalau siapa orang yang teringin nak dapatkan rumah, tak tahu macam mana nak uruskan, Kak Property boleh bantu. Ataupun ada tuan rumah dalam ni yang nak beli, nak jual rumah. Okey, tapi tak tahu nak urus ataupun duduk jauh di KL ke di Selangor kau katakan, tapi rumahnya duduk di sini. Tak tahu nak uruskan, nak siapa nak uruskan. Okey, Kak Property boleh bantu uruskan. InsyaAllah ni yang mana yang kita boleh bantu, kita bantulah. Kak Property pernah jual rumah di Negeri Sembilan, di KL pun ada, di mana-mana lah insyaAllah. Tapi kita lebih fokus kepada belah utara. Tak kisahlah kalau owner duduk di jauh di Melaka ke, tapi ada rumah di utara, tak apa, Kak Property boleh bantu uruskan. Okey, setakat tu saja. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dari masa ke semasa. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.